Halo. 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 Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam, walaupun di mana jua anda berada. Baru ni kawan-kawan duduk telefon, duduk tanya macam mana cara nak setting ABS. Ada yang nak suruh Tamran, ada yang suruh Tam aja, ada yang suruh nak main personal dengan Tam. Taklah pandai sangat, tapi bolehlah nak tunjuk sikit kat kawan-kawan macam mana nak setting ABS. Pertama sekali, hampa kena install apps, nama dia Facebook Ads ni. Kalau hampa tengok Facebook Ads ni, okey, ikon ni, ikon ni lah yang hampa kena setting. Tu yang ada logo 3 segi tu kan, hampa kena install benda ni daripada Play Store. Okey, masuk dalam Play Store. Okey, dalam Play Store ni, dekat ruangan carian tu, apa type Facebook Ads. Okey, ni dah update, kita pun update. Hampa kena install ni Facebook Ads Manager. Okey, bila hampa dah install benda ni, okey, open Kalau hampa tengok paparan, dia ada satu paparan skrin besar, ada satu paparan skrin kecil kan. Yang ni Tam zoom daripada yang sebelah tepi tu, supaya hampa boleh tengok. So Tam pun baru ya setting untuk run ad, untuk master printing. Dua setting. Tam menggunakan setting rich. Yang tak nak tunjuk hari ni, pagi ni kat hampa, yang ni ya. Alright, ini dua simple setting mudah untuk hampa buat. Alright, jadi untuk view yang sebelah kanan tu, sebenarnya Aim, tutup pintu Aim. Tutup pintu. Alright, thank you. Jadi saat kita pergi setting kacau nanti ni, dia duk kerja off. Display brightness ni 15 second ni 30 minit. Okey, balik kat setting ABS tadi. Okey, yang hampa tengok skrin yang kecil sebelah tu adalah full view handphone. Kenapa tak nak tunjuk setting ad ni pakai phone? Sebab tak ramai yang ada laptop kan, jadi tak ramai ada PC, so semua ada handphone. Jadi nak setting ABS guna handphone lah. So yang sebelah ni, yang Tam sebelah kanan ni, ni adalah full screen handphone Tam. Yang ni yang Tam zoom daripada yang sebelah kanan ni, supaya Tam boleh tunjuk secara detail kat hampa macam mana nak buat. Okey, nombor satu, hampa tengok dekat bawah tu dia ada button macam hospital tambah, tapi kali hijau kan. Hampa klik ni. Okey, kat situ dia ada push engagement, video view, website traffic, reach, message, page like dan event response. Okey, apa yang Tam nak hari ni, nak tunjuk yang simple setting yang tak perhabis duit, dan chances untuk dapatkan customer banyak sikit lah daripada benda-benda setting lain. Yang ni simple setting, dan simple setting ni pun Tam guna juga hari ni. Dua iklan Tam run untuk master printing, memang Tam set guna yang ni. Okey, apa yang perlu buat, ada pilih reach. Reach ni show your ad to the maximum number of people. Maksud dia tunjuk semaksimum yang mungkin iklan ini kepada pelanggan-pelanggan yang kita target. Jadi ibarat dia macam kita tabok flyers lah, ada orang baca, ada orang tak baca kan. Jadi chances untuk tu kita akan terangkan berapakah faktor kerugian kalau kita buat ABS menggunakan reach ni. Okey, kita pilih reach. Okey, dia loading macam biasa.
Okey, so dia akan keluar macam ni. Hampa tengok skrin sebelah kanan tu, jangan pening dengan skrin sebelah kiri. Sebelah kanan dia akan keluar full macam tu. Okey, apa yang perlu anda buat adalah kalau anda tak lagi kantoi gambar. Okey, kalau tak ada lagi posting tu, anda boleh buat iklan kat sini, setting, masukkan perkataan, copywriting dan bala-bala semua kat sini. Tapi kalau anda dah post dah iklan tu dekat page, macam Tam dah post dah iklan tu kat page Master Printing, tinggal Tam nak run ad atas iklan tu saja. So Tam suggest hampa post dulu, hampa buat copywriting, boboh link WhatsApp apa semua siap-siap. Dah siap semua, baru hampa buat AB ad setting ni. Okey, kat bawah tu dia ada tulis format single image tu. Hampa tekan kat format single image tu. Dia ada single image, cursor, single video dan post. Hampa ambil yang post. Okey, yang ni just tekan remove Okey, so dia loading pergi ke page kita, dia nak ambil post tu. Alright, ini page Master Printing lah. Alright, jadi which one iklan yang kita nak pilih? Okey, kalau mau tengok, ni ada dua video view kan. Okey, bawah ni ni yang dia tulis Golder ejaan Golder combo pack Master Printing kembali ni. Ni dia poster lah, yang poster kecil-kecil banyak-banyak tu. Okey, satgi kalau nak tengok poster ni, iklan ni Tam pin post kat atas kali lagi. Alright, so Tam pilih iklan ni, yang posting ni yang Tam dah buat dalam page Master Printing. Okey, dah siap ni. Alright, dekat sini ni Tam dah ada lah macam-macam setting untuk target-target customer Tam semua kan. Ni testing masa belajar, masa dok buat demo kat Awin hari tu pun tak padam lagi. Alright, so kat sini kita create new idea. Okey, kat sini yang sebenarnya para para usahawan yang nak run ABN ni tak memahami. Kita kena buat daripada atas. Alright, okey, ni saya perbesar daripada atas lah. Okey, mula-mula sekali audio name kat sini kita tukar, kita boleh live review lah. Alright, hampa dah tengah tengok kan. Okey, lepas tu include this location. Okey, edit, tekan button edit. Okey, ni kita remove dulu keluar. Okey, remove tekan sampah tadi ya. So location, kalau hampa buat jenis produk yang boleh support satu Malaysia, hampa pilih bandar-bandar utama. Sebab kita ambil contoh, kalau kita pilih Ipoh dengan kita pilih kata kita pilih Jengkar kan, Jengkar ni kat Pahang, dia duduk kawasan pedalaman sikit, posting pun akan makan masa, berbanding dengan kalau kita pilih Ipoh. Ipoh orang ramai sikit, lepas tu dia punya kesedaran membeli online ni tinggi sikit. Bukan nak kata orang Jengkar tu tak cerdik internet dah, tapi kita nak abang, kita fokus customer. So untuk orang yang memang buat perniagaan, ada buat posting untuk seluruh Malaysia, walaupun dan mungkin termasuk Sabah dengan Sarawak, dia just setting dia ambil bandar-bandar besar. Okey, contoh macam Tam, memang Tam buat posting untuk satu Malaysia. Jadi apa yang Tam target? Pertama sekali, pada Tam, orang-orang yang cerdik yang reti nak order online, yang tak buat masalah. Sebab customer memang ada macam-macam masalah dengan customer ni. So kita nak pilih customer yang bijak internet, yang orang kata apa, yang dia berkerat order online lah. Kita tak mahu lah yang ambil fresh, yang first time nak order tu penat kita nak handle. Alright, so kita buat contoh, kata Tam nak, kalau nak negeri je start je Selangor. Okay, so dia akan keluar kat sini Kajang apa semua, atau slow kita type kan. Nampak tu dia tulis Selangor Malaysia. Kalau kita tick Selangor Malaysia, maksud dia semua orang yang ada dekat Selangor tu akan tengok iklan kita lah. Dia ada lagi pilihan-pilihan lain lah, tapi untuk location dulu kita setting macam ni. Tapi kalau tak mau, okey, macam ni kita nak clash. Contoh saya nak bubuh orang Kelang yang tengok. Okey, kita patah balik Kelang. Okey, Kelang Malaysia. Alright, so dia akan padam yang Selangor tadi. Lepas tu Shah Alam. Okey, lepas tu Damansara. Okey, kita kena kenal ya customer kita duduk kat mana kan.
Kalau kita tak tahu customer kita duduk mana, kita nak setting iklan lagu mana kan. Jadi macam tu lah seterusnya. Contoh ambil Ipoh dia keluar sikit. Okey, Ipoh Malaysia. Lepas tu nak ambil mana? Manjung. Manjung tak keluar. Manjung. Tu Manjung Perak. Tak laju. Tak keluar. Manjung tak mau keluar. Seri Manjung pun tak keluar. Lantak pergi Kedah, dia tak mau keluar dah. Bobo apa lagi? Seremban. Tu Seremban Malaysia. Okey, seterusnya lah macam tu. Okey, untuk orang yang buat postage, tapi sana edit, saya nak buang balik semua ni. Kalau jenis jual karipap, jual repek, orang boleh main beli kat kedai, tak ada postage kan. Kalau contoh macam Tam duduk Sungai Petani, Tam just located in Sungai Petani lah kan. Orang-orang kat Sungai Petani dah Sungai tu Sungai Petani. So just orang Sungai Petani saja yang boleh tengok iklan ni. Okey, exclude this location ni. Exclude ni, kita tak mahu orang yang duduk kat lokasi ni tengok iklan kita. Di Malaysia, kita faham bukan rakyat Malaysia saja yang berada, dia ada negara-negara lain kan. So kalau kita nak buat lah Thailand, amboi, Taiwan buat apa? Contoh, tak mahu iklan ni tengok orang Sabah tengok. Orang Sabah tak payah tengok, orang Sarawak tak payah tengok. Sarawak Kanada, Sarawak Malaysia dah. Alright. Okay, settle. Include people who mesh. Yang include dah. Lepas tu umur ni, kalau printing ni selalunya umur 20 lah. Orang tua tak main lah, dia main sampai orang pencen lah, umur 55 pencen. Jadi lah, lelaki dan perempuan kita boleh select lah. Kalau dia ubat kuat untuk lelaki, jangan setting lelaki saya tengok. Sebab member bagi tahu, member duk jual ubat minyak intah, dia kata yang beli bukan lelaki, yang beli perempuan. Bini tolong beli untuk lelaki. So kita kena pasti betul-betul customer, siapa customer kita yang sebenarnya. Okey, tolak naik head, kita nampak lagi kat sini. Okey, untuk include page, include people who match ni. Okey, tengok katalah kita nak target siapa, include people, maksud dia kita target siapa lagi yang apa, yang boleh tengok iklan kita. Tu yang penting, siapa lagi yang patut tengok iklan kita kan. Okey, contoh kalau orang buat catering, orang buat fotografer, orang buat kad kahwin, orang buat DJ kenduri kan, yang melibatkan kenduri kahwin lah cerita dia lah ni kan, mak andam, apa butik pengantin semua ni kan, inai lukis inai kat apa, lukis datang corak-corak kat tangan tu. Jadi dia punya setting apa dia tak ni, engage relation status. Pasal apa? Hampa tak nampak pula dah. Bil atas sangat. Okey. So untuk orang yang buat fotografer, yang buat catering, ni sebenarnya target customer dia. Sebab siapa saja dalam Malaysia ni kan, kita kata mungkin 90% lah rakyat Malaysia kan, bila dia bertunang, confirm dia nak ubah relation status dia kat dalam Facebook. Kalau kita tengok kat bahagian profile kan ada kan, yang kahwin tulis married, yang bujang tulis bujang, yang janda tulis janda kan. Jadi bila ada bertunang ni, confirm dia punya status dia nak tukar kepada engage. So kita ambil customer yang dia punya status engage. Tadi kita pilih lokasi dia duduk Sungai Petani. Yang kedua kita pilih umur dia tadi, umur dia berapa. Dan yang ketiga, kita nak dia ni adalah kategori status dia yang engage kat dalam Facebook. Baru kena
kita buat iklan untuk catering, untuk kenduri kahwin, untuk butik pengantin, untuk DJ kenduri, inai ke, ataupun pelamin ke, apa ke, inilah target dia. Maksud dia kita kenal dah customer kita. Sebenarnya orang yang nak buat kat kahwin, nak kenduri kahwin ni, dia mesti umur sekian, duduk kat Sungai Petani, sebab pelamin nak pergi Pasang Juh makan modal. So set orang Sungai Petani, dia punya status engage. Dah bertunang. Orang bertunang confirm akan kahwin. Lepas bertunang, dia gedik-gedik duk cari fotografer lah, nak murah, pengalamin lah, apalah. So ini teknik kita set. Kita kenal dulu kita punya klien. Macam contoh, secara terbuka ni, mengajar ni. Contoh, jual insurans. Kita boleh tanya otai-otai yang jual insurans. Kalau kita ni baru berniaga insurans, kita tanya otai-otai yang jual insurans, mereka akan habang kebanyakan customer mereka adalah cikgu dengan orang kerajaan. So apa yang kita nak buat? Tadi kita pilih orang Sungai Petani, kita pilih umur sekian, umur daripada 20 sampai 55 kan, sebelum pencen, eloklah orang kerajaan. So dekat demografi, interest atau behavior ni, kita boleh type Kementerian Pendidikan Malaysia. So dalam lokasi Sungai Petani, umur antara 17 sampai 55, yang mereka punya status kat Facebook tu, employee tu, mereka letak Kementerian Pendidikan Malaysia. Adalah 49,000 orang. Maksud dia kita dah skop dia mula-mula tadi, satu Sungai Petani ni kata ada sejuta orang. Daripada sejuta orang tu, kita kecil kan, anak umur 20 sampai 55. Daripada sejuta tu mungkin tinggal 500,000. 500,000 tu pula kita kecil lagi. Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, ada 49,000 orang saja yang akan tengok iklan kita. Jadi ini simple setting. Jadi kita sebenarnya kalau nak run Facebook ni, kita kenal tak kita punya customer. Contoh, tadi yang pertama kita buat untuk orang-orang catering, fotografer, DJ kenduri dan sebagainya. Lah kita tunjuk kalau orang tu dia buat insurans, dia punya setting macam ni. Kalau ada yang lain-lain, nak baca kat ruangan komen. Ruangan komen. Oh, tak ada siapa komen pun. Kita refresh nak tengok ada orang komen tak. Oh, memang tak ada orang komen. Sempoi bang. Okey, tak apa, tak ada orang komen, tak apa. Sebab tak ada orang komen, maksud dia orang depa tak mau. Kalau sukan bos, sukan lagi mudah Pak Long. Apit Pak Tam dah ajak teknik Apit hak Evan kan. Makna dia Apit dah guna box budget untuk satu time lah. Itu teknik yang betul ya. Sebab bug tu yang penting. Macam orang duk cari Kementerian Kesihatan Malaysia, orang duk cari Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Kesihatan Negeri kan. So kita punya setting memang kita biarkan ke arah tu, baru kita punya setting jadi sempoi. Kalau sukan ni Pit kan, lah kita tengok macam syarikat Pit baru nak keluar kursi gaming kan, lah duk lawan PUBG ke yang satu dunia tu kan. So masa ni adalah targeted dia. Apik kena tahu pertama sekali lokasi budak-budak ni duk, yang kedua umur mereka, kategori umur, dan yang ketiga mereka punya dekat sini ni Apik. Ni Pak Tam Padam ni. Dekat sini ni at demographic interest dengan behavior ni. Yang ni mereka minat kat mana. Yang ni kita kena tahu. Sebab sebelum nak run Facebook, memang kita kena faham dulu customer kita duduk kat mana, minat apa, apa kerja mereka, umur mereka, lelaki ke perempuan. Dan benda-benda ni semua kita boleh tengok bila kita betul-betul duduk di page. Sebab tu kita kena baca page kita. Sebenarnya dia boleh tunjuk tapi kalau saya tunjuk, saya bocor rahsia company saya, so saya tak boleh tunjuk lah. Macam mana kita nak kaji siapa yang like page kita, siapa yang tengok page kita, tempat mana yang tengok page kita. Sebenarnya benda tu ada dalam setting di setiap page. Dia boleh tengok like tu main daripada lelaki ke perempuan, reach tu main daripada lelaki ke perempuan dan sebagainya. Dan benda tu berterusan. So sampai kat sini, kata tadi kita ambil Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, dah siap setting. Kita tick right yang bahagian atas tu.
Okey. So Nero audio ni kita nak lebih mengkhususkan. Kita boleh pilih lagi, ada banyak lagi pilihan. Kalau anda tengok di sebelah kanan skrin penuh, kita boleh tengok banyak lagi banyak lagi targeted yang kita boleh buat. Okey, dia nak adalah setting, cuma hari ni kan dah nak ajak setting yang simple. So ni setting yang simple yang saya boleh bantu kawan-kawan kan, suggested dia punya, ataupun dia punya job title ke, kita boleh setting. Sebab ni guna setting pakai phone lebih mudah untuk semua orang lah. Alright, so dah siap ni semua, just klik right kat bahagian atas. Bahagian atas ni dia ada klik right. Dah siap. Okey, bila dah siap, terus masuk ke bahagian payment. Okey, yang kat sini ni kita setting dia berapa ringgit. Okey, berapa ringgit kita nak set untuk daily ataupun lifetime. Kalau daily setiap hari, kalau lifetime kita letak bajet 200 untuk seminggu. Kalau kata kita nak buat lebih detail, maksud dia kita letak sehari RM15. Maksud dia tiap-tiap hari RM15, 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 RM15. Tapi kalau lifetime kita tak, aku nak seminggu RM1,000. So Facebook yang akan buat kerja ni semua. Alright, so run ad macam biasa. Delivery. Okey, kat delivery ni kalau anda tengok frequency cap, maksud dia orang yang sama, orang yang contoh saya nak Abu punya Facebook ni tengok iklan saya berapa kerap, sehari sekali ke, ataupun selang sehari ke, ataupun tiap-tiap hari ke. So kalau tiap-tiap hari kita bubuh one day, maksud dia setiap hari dia tengok, setiap hari dia tengok. Maksud dia kita import dia punya ad, suruh kawan tu tengok, dan sampai kawan tu nak muntah, dia tak pasal beli. Macam tu. Alright, so kita setting yang ni ikutlah. Tapi kalau saya selalu setting 3 hari sekali lah kawan tu tengok, tak mau bagi dia muntah. Alright, so bila dah siap semua, kita klik yang right kat bahagian bawah tu. So sekarang dia akan review iklan kita. Okey, ni iklan saya. Kalau dapat tengok di skrin, inilah iklan saya yang akan keluar. Okey, saya scroll sikit bagi nampak tengok. Okey, ni lah iklan. Posting ni sebenarnya dah ada dalam page. Saya buat posting ni 22 hari bulan 1. Saya buat posting, tapi saya tak run ad. Saya just buat posting dulu bagi dia duduk di page, lepas tu baru saya run ad. Alright. Okey, ni lepas tu just place order lah. Okey, just place order. Terus siap. A simple setting untuk FB ad. Jadi saya harap video ni membantulah kawan-kawan saya yang mana duk telefon minta tolong sebab bisnes memang tengah drop. Betul, bisnes tengah drop. Hari tu pasal nak bayar yuran sekolah, dah drop seround. Lepas tu kena beli handphone pula, kena beli laptop pula, sebab anak-anak nak belajar kat rumah pun satu pasal. Jadi orang tak ada duit nak beli barang kita. So kita kena hard sale, kita kena kuatkan lagi iklan. Dan salah satu dia ni ramai dia tanya pasal FB ad, so kita buat FB ad lah kan. Jadi kalau ada sebarang soalan boleh buat di ruangan komen atau boleh WhatsApp Tam Terui. InsyaAllah rezeki ada untuk semua. Allah tu Maha Adil, dia tidak menduga seseorang tu kalau orang tu tak mampu. Alright, yang penting kita terus berusaha. Kalau ada apa-apa masalah, nak minta pendapat, boleh WhatsApp kat Tam. InsyaAllah yang mana boleh tak bantulah. Maksudnya kita pun bukan mengaji tinggi, mengaji HPM nya, tapi pengalaman mengajak kita macam mana kita nak run FB ad ni pun kita banyak menuntut dengan kawan-kawan. Kita pun ada masuk kelas yang baru-baru ni kelas ditaja oleh Disera lah, bayar kat Facebook tu, so Facebook ajak blueprint Facebook macam mana nak buat iklan FB ad kan. Jadi ada banyak setting yang susah-susah lah, setting sampai tahap buat masuk nombor handphone customer dalam iklan pun boleh kan. Bagi nombor tu kita dah ada, nombor telefon customer tu kita dah ada, dan kita nak customer tu dia tengok iklan kita pun ada. Setting tu memang susah, tapi apapun kita harap yang terbaik adalah setting biasa ni pun tak pakai juga. Kalau apa tengok betul-betul discard. Ni Tam tunjuk, ni 2 iklan yang baru Tam buat pagi tadi, baru setting. Nak ada rincak dan tambah ni. Ini 2 iklan yang baru Tam run, baru sangat-sangat Tam run. Dua-dua masih lagi under review daripada Facebook, tak approve lagi buat iklan ni.
pakai setting reach ya. Sebab setting reach ni untung. Pasal apa Tam kata setting reach ni untung? Nanti bila dah keluar result, Tam akan buat live lagi sekali, Tam akan terangkan pasal apa setting reach ni untung. Dia macam tabung flyers. Kalau kita boleh tabung flyers satu pekan Sungai Petani, takkan tak ada orang order. Macam tu cerita dia. Nak bagi mudah hampa faham kan, kita nak tabung flyer satu Sungai Petani, pertama kita nak print flyers. Memanglah untung print flyer kat Tam lah dapat order kan. Tapi kalau kita print flyer, kita edak flyer melalui online ni, dia lebih jimat. Pasal dia charge ni per 1000 view. Kalau tengok cost per iklan saat saya macam mana nak tunjuk saat tunjuk saat. Okey, saat saya naik atas skrin. Hampa nampak contoh ya, yang ni cost per 1000 people yang reach, 1000 orang yang reach iklan tu, baru dia charge. Dia charge pula tak tinggi, dia charge murah-murah dia charge tu jatuh sen-sen dia. Kadang-kadang tak sampai 1 sen pun sebenarnya dia charge. Tapi Tam punya pandangan, Tam punya pendapat kan, yang ni Tam punya pemahaman lah kan. Tam kata kalau 1 juta orang tengok iklan Tam, tak payah juta banyak sangat, kalau 50,000 orang tengok iklan master printing kan, takkan tak ada orang nak order kan. Macam tu lah. So pengiraan dia sana Tam try bawa masuk screen calculator. Boleh masuk tak tahu tak window capture kot no, window capture boleh bawa masuk screen calculator. Hampa nampak tak calculator kat screen? Saat kita tunggu, saat dia ada lag sikit. Hampa nampak tak apa calculator? Okey, hampa nampak kan calculator kat screen. Alright, so tak nak tunjuk pasal apa buat reach ni jimat kan. Katalah Facebook charge kita RM2.8. Kalau Facebook charge kita RM2.8 untuk 1000 orang, maksud dia RM2.8 bagi dengan 1000. Ni cost ad kita untuk seorang tengok dah. Reach tu seorang jadi 0.002 sen. Jadi tu cerita kalau RM2.8 dapat 1000 orang reach kan. Katalah kita buat RM28. Maksud dia 10,000 orang akan tengok iklan kita. Kalau RM28, macam ni cerita dia, RM2.8 kali dengan 10, maksud dia RM28. Jadi kalau 1000 orang reach dengan RM2.8, kita kali dengan 10, nak bagi jadi 28. So 10,000 orang. Jadi kalau kita letak bajet iklan kita RM28, kita nak 10,000 orang tengok iklan kita. RM28, 10,000. Okey, daripada 10,000 ni sebenarnya katakan 10% saja yang berminat. Daripada 10,000, kalau 10% saja yang berminat, tinggallah 1,000. Sebab 10,000, 10% saja yang berminat, tinggallah 1,000. Daripada 1,000 orang yang berminat, hanya 10% saja yang WhatsApp kita. Daripada 1,000 adalah 10%. Maksud dia 100 orang saja yang WhatsApp ataupun yang klik link ataupun yang kira berhubung lah, yang get engagement dengan kita, 100 orang. Daripada 100 orang ni, katalah 10% saja yang membeli. Okey, daripada 10,000, 10% yang berminat jadi 1,000. Betul? Lepas tu 10%, 10,000 awal tu, okey, bahagi 10% dapat 1,000. Betul tak? Lepas tu bahagi lagi yang ni berminat, bahagi lagi dengan 10%, yang ni yang WhatsApp kita atau engage dengan kita, dan bahagi lagi 10%, hanya 10 orang yang order dengan kita. Okey, RM28, 10 orang yang order dengan kita. Adakah benda itu berisiko? Alright, kita buat pengiraan macam ni. RM28 bahagi 10%, 1,000 orang yang berminat dengan iklan kita. 10% yang WhatsApp kita hanya 100 orang, tinggal 28 sen. Daripada 100 orang yang WhatsApp kita, kita berjaya close 10 orang saja, 10% lagi.
dan kita punya kos kerugian kalau kita run FB ad macam ni adalah 0.028%. Faktor kerugian itu jadi cerita dari segi order, tak cerita lagi segi branding. Kalau branding mungkin ada lagi untung. Mungkin orang kenal syarikat kita melalui iklan ni, branding syarikat naik. Walaupun dia tak order tapi dia kenal syarikat kita pun jadi reja kat situ untuk return on investment ataupun dipanggil ROE, return on events, ataupun ROM, return on marketing, ROB, return on branding. So bila kerugian 0.028%, anda nak rasa rugi buat iklan dekat Facebook ad dengan teknik ni, tak payah berniaga kalau rasa rugi. Tu je lah. Jadi sebarang soalan anda boleh menghubungi Tam, WhatsApp boleh, FB ad boleh, komen pun boleh. Nak jumpa pun insyaAllah lah, tengok pada masa. Jadi saya harap dapat bantuan anda semua. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada saya sendiri. Semoga boleh keberkatan. Cerdik sikit kita nak buat iklan FB ad. Sekian, Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.